Assalamualaikum semua. Welcome back ke Watau TV channel. Channel yang menceritakan tentang kisah bola sepak, fakta dan isu-isu menarik, semuanya tentang bola sepak. So untuk video kali ni kita akan borak mengenai Newcastle United versus Arsenal. Yes, sekali lagi aku boleh cakap sistem VAR mengganggu, dia spoil the game. Sebab bukan saja in term of game ni, mengenai title race. Sebab kita tahu kedua-dua tim ni, Newcastle dengan Arsenal ni, antara tim yang akan fight untuk top 4 sehingga at the end of the season. Dan terutama sekali Arsenal selepas apa yang jadi dekat dorang untuk season lepas kan, dorang bottle the league kepada Manchester City. Dan Manchester City potong tang corner punya lelas Champions Premier League tu terpaksa bagi kat Manchester City. Dan aku rasa kali ni dorang akan lebih berhati-hati. Dan aku still akan cakap yang Arsenal yang akan jadi pecapat utama untuk Manchester City. Tapi mungkin lah disebabkan game yang terjadi untuk Newcastle versus Arsenal ni, kemungkinan lah dorang punya motivation, dorang punya momentum akan kurang sikit, akan terganggu sikit dengan game yang macam ni. Dan bukan itu saja, kalau korang tengok game ni, aku boleh cakap pada the first 30 minit, 40 minit pun aku boleh cakap game ni sangat-sangat intense. Kedua-dua tim bermain dengan sangat-sangat baik sebenarnya. Dan aku tak nampak kedua-dua tim ni layak untuk kalah, lelaki dengan cara yang macam ni. Dan sebab itulah aku rasa referee VAR memang totally spoil the game, kau tahu tak. Dan itu jugalah yang diperkatakan oleh Mikel Arteta dalam post match interview dia. Dia cakap, kau bayangkan dalam satu liga yang diperkatakan sebagai the best league in the world ni, Premier League ni, masih lagi jadi benda-benda mengarut macam ni. Dan itu sangat-sangatlah memalukan. Itulah yang diperkatakan oleh Arteta. Dan aku tak pasti apa yang dia cakap tu boleh dikenakan tindakan ataupun tak. Tapi apa yang dia cakap tu totally facts. Apa yang kita nampak sendiri. So korang yang fans Arsenal, cuba korang komen dekat bawah. Apa pendapat korang mengenai game kali ni. Adakah apa yang dia cakap oleh Arteta tu korang setuju? Cuba korang komen dekat bawah. Dan kalau nak bercakap mengenai gol yang kontroversi tu, sebenarnya ada 3 sebab kalau kau tengok. Yang gol tu sebenarnya tak dibenarkan, tapi end up referee bagi juga gol tu. Yang pertamanya adalah mengenai sama ada gol tu dah keluar daripada line atau tak, ataupun still in game. Dan aku tak pasti, sebab kalau kau tengok dia punya angle itu pun, kau sendiri tak boleh justify kau tu benda tu still in game ke ataupun dah keluar daripada line. Dan aku pun tertanya juga sebenarnya, itu je ke, angle tu je ke yang terbaik sebenarnya yang kau nak tunjuk, nak justify benda tu kan. So itu pun menjadi tanda tanya juga. Dan yang keduanya adalah sama ada offside atau tidak. So itu aku totally agree sebenarnya, memang dalam situasi tu tak ada offside yang berlaku. Dan last sekali adalah sama ada foul ataupun tidak. Aku sebenarnya tak faham, sebab kalau kau tengok ulang tayang tu, aku tak pasti kenapa referee ambil masa yang sangat-sangat lama. Aku boleh cakap 10 minit lebih dia ambil masa untuk menentukan keputusan, untuk buat decision making. Sebab untuk bagi pendapat aku, itu memang totally foul. Sebab ada kontak yang dilakukan oleh Joelinton tak silap aku, yang dilakukan oleh Gabriel kan. Sebab korang cuba komen kat bawah apa pendapat korang kan mengenai situasi ni. Sebab kalau kau tengok kedua-dua tangan Joelinton tu memang diletak dekat belakang Gabriel, yang aku rasa membuatkan Gabriel terlepas miss tanduk tu. Lepas tu bola tu tergolek-golek dapat dekat Anthony Gordon yang senang-senang dia jaringkan gol. So itu juga menjadi satu point penting yang aku rasa jadi perdebatan untuk game kali ni, untuk sistem VAR tu sendiri. Dan bukan tu saja, kalau nak cakap bias tak, sebab aku tengok Harvard punya situasi pun lebih kurang sama. Kita boleh mempersoalkan masa Harvard tackle tak silap aku Longstaff ke apa. Dan juga kita boleh tengok situasi Bruno dengan Jorginho. Kalau kau tengok masa dia pergi tala kepala Jorginho kan. Sebab itu kalau kau main bola saja, kau boleh tahu lah itu saya disengaja kan. Itu macam kesumat dalam hati tu yang dia bagi penumbuk tu. Macam mana kau boleh keluarkan tangan macam tu?
kau nak cakap shield pun tak shield sebab bola tu dah dilepaskan oleh Jorginho. Dan aku tak pasti kenapa VAR pun sekali lagi tak review benda tu. Dan apa yang menjadi kelemahan dan menjadi aku boleh cakap perdebatan, perbualan dalam game kali ni adalah mengenai satu keputusan referee. Satu, referee sebenarnya tak dapat meyakinkan fans, meyakinkan pemerhati bola sepak yang gol yang dijaringkan oleh Newcastle tu adalah gol yang orang cakap bersih, gol yang tak ada apa-apa masalah. So itu aku rasa antara yang boleh menjadi perdebatan untuk game kali ni. Dan kalau kita nak cerita pasal kedua squad ni, kita cerita pasal Newcastle dulu. Aku rasa ada sedikit tempang lah Newcastle United di bahagian serangan. Walaupun diorang kehilangan Sandro Tonali yang kau tahu lah, dia pergi main betting pula masa dekat AC Milan. Padahal AC Milan dah tahu dulu tu. Lepas tu dia pergi jual ke Newcastle, Newcastle yang kena tempias dia, dengan Sandro Tonali yang kena quarantine sebab pergi main undi kuda. tapi sebenarnya tak ada masalah sangat sebab still ada player macam Joelinton yang boleh slot in tempat Sandro Tonali. Dan obviously Joelinton pun pada season lepas bermain dengan sangat baik untuk Newcastle, membantu Newcastle berada di Champions League sekarang. Dan juga di bahagian striker sebenarnya. Dan macam korang tahu, Alexander Isak yang injured sekarang ni digantikan dengan Callum Wilson. Callum Wilson agak berbeza dengan apa yang Isak boleh buat. Wilson lebih more physicality, more fight dengan defender. Dia more lock play punya pemain berbanding dengan Alexander Isak yang boleh dribble, boleh boleh bermain bola di kaki kan. Tapi apa yang aku nak puji mengenai Newcastle ni adalah di bahagian kiri dan kanan dorang, iaitu Anthony Gordon dengan Miguel Almiron ni. Memang mereka ni sangat-sangat diperlukan, membuat larian bila diperlukan. Dan aku rasa kedua pemain ni perlu diberikan kredit untuk game kali ni. Arsenal pula sebenarnya di bahagian defend dorang, aku sangat-sangat impress dengan Gabriel dengan William Saliba. Macam mana dorang dua-dua ni dah semakin matang Sebab kalau kau tengok, walaupun mereka kalah dalam game ni, concede 1 gol, tapi still aku rasa dengan adanya depan tu Declan Rice, Jorginho, Declan Rice yang banyak membantu untuk di bahagian defensif, aku rasa mereka sangat-sangat solid di bahagian defense. Dan mereka membuat kerja defensif yang sangat baik, dan memang harus diberikan pujian. Cumanya masalah Arsenal adalah apabila bola berada di final third, sebenarnya aku boleh cakap yang diorang merinduikan Martin Odegaard di bahagian midfield dan juga Gabriel Jesus di bahagian striker. Sebab Martin Odegaard bukan saja sebenarnya dia control the game, tapi dia boleh buat key pass, boleh dribble dengan baik, dan boleh buat shooting dengan baik. Sebab kita tak nampak benda tu berlaku dekat Kai Havertz, dan itulah sebenarnya menjadi pertikaian kepada fans Arsenal sebenarnya. Dan adakah Kai Havertz perlu bermain di bahagian di tempat Martin Odegaard? Adakah dia lebih selesa bermain di bahagian striker? Sebab kita nampak dia buat di Chelsea, dia buat di Jerman. So kita nampak benda tu. Dan juga Nketiah yang aku rasa agak sunyi, agak senyap untuk game kali ni. Sebab ya, macam aku cakap tadi, Diorang still solid di bahagian defend. Itu memang totally aku boleh puji di bahagian defend. Tapi bila berada di bahagian final third untuk kau buat gol, untuk convert, untuk create chances, itu aku rasa mereka kekurangan bahan. Itulah yang aku cakap tadi, iaitu Martin Odegaard dengan Gabriel Jesus. Cumanya apa yang menjadi persoalan sekarang ni, aku nak fans rasa korang komen kat bawah apa pendapat korang mengenai isu ni, iaitu adakah sebenarnya Arteta buat keputusan yang betul untuk letakkan David Raya sebagai nombor 1, goalkeeper nombor 1 Arsenal. Sebab aku nampak pressure yang sangat besar untuk David Raya ni. Sebab apa yang dia buat tak macam apa yang kita tengok dekat Brentford yang dia boleh buat. Dia boleh buat dispute pass, dia goalkeeper yang sangat-sangat baik. Sebab kalau kau tengok, banyak kali sebenarnya kita cerita pasal first goal lah, dan kita tolak tepi mengenai isu VAR apa semua tu. Kita tengok first goal yang dijaringkan oleh Newcastle tu, itu adalah crossing daripada Willock, yang aku rasa yang misjudgement yang dilakukan oleh David Raya, yang aku rasa tak perlu dilakukan untuk sebagai goalkeeper. Sebab banyak kali, ini bukan pertama kali sebenarnya. Dan kalau kau tengok, kalau kita cerita pasal gol Chelsea dulu, gol Modric kan, yang gol tak sengaja tu kan, Arsenal lawan Chelsea baru-baru ni kan,
Gol tu pun adalah salah satu contoh mengenai misjudgment dia apabila cross dilakukan, sebab dia lebih ke arah near post berbanding dia jaga dia punya far post. Dan kalau kau tengok, itu yang terjadi untuk game kali ni. Dan gol Modric hari tu pun lebih kurang sama. Gol yang aku rasa sebagai goalkeeper kau tak boleh lemas macam tu. Mungkin gol Modric tu kita boleh lupakan sebab itu memang totally magic Modric punya, magic daripada Modric punya. Tapi kita tengok cross yang dilakukan oleh Willock, simple cross, tapi dia tak dapat, dia misjudgment. So itu juga yang menjadi punca sebenarnya kepada gol Anthony Gordon. So aku rasa korang komen kat bawah apa pendapat korang mengenai isu ni. Dan aku rasa sampai di situ saja video kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, share, komen dan subscribe. #Selagi Hasan, #Cocok Hasan. Assalamualaikum.